إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل منا إنك أنت السميع العليم والحمد لك يا رب العالمين. Syukur kata Allah Subhanahu Wa Taala karena pada waktu subuh ini dapat sekali lagi kita bertemu di sinilah. Surah As-Sakinah setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Itulah bulan 2 lah. Saya rasa saya kuliah di sini akhir pada bulan 2 lah. Bersama bulan 3 tu kita dah start PKP. Dan saya pun waktu tu saya tak ada di sini sampai raya puasa. Saya ingat 3 bulan saya berada di situ. Ingat nak balik seminggu kan? Dalam 3 bulan. Tapi bagus juga kan. Selama saya 25 tahun duduk di Selangor ni, tak pernah saya balik lama macam tu. Ni sampai 3 bulan kan. Sampai tak tahu nak buat apa. Kemudian bulan lepas memang sepatutnya kuliah lah, tapi raya haji tak ada kali ni. Jadi hari ni insya-Allah Ta'ala walaupun saya pun tak pasti juga pasal saya tadi dia tak boleh awak. Saya pun dah tak ingat. Tapi tak apa. Saya tanya tuan saya di mana dia? Ada di sini? Tak ada? Tak apa. Baik. Hari ini insya-Allah Ta'ala kita akan masuk bab yang ke-9. Setelah kita menghabisi daripada bab pertama hingga ke bab yang ke-8, daripada awal pagi kita bangun sampailah kita melakukan kesemua apa yang dituntut dan digalakkan dalam syarak. Hinggalah kita keluar daripada rumah. Yang last hari itu kita berkongsi tentang zikir-zikir yang digalakkan untuk kita amalkan tak kala kita keluar daripada rumah. Kerana biasanya di pagi hari kesemua orang ataupun sebahagian besar daripada kita akan keluarlah daripada rumah, dan sebahagian besar kita keluar untuk bekerja dan seumpamanya. Jadi bila kita keluar rumah, kita bacalah doa-doa dan zikir-zikir yang telah warid dalam syarak yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebahagian besar ulama dalam buku-buku zikir mereka menukilkan zikir-zikir berkenaan kerana dia ini termuat dalam buku-buku sunnah. Bila kita keluar, kita bacalah antaranya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Very simple. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada kuasa, tiada kekuatan, tiada daya upaya melainkan Allah. So very simple zikir. Ataupun mana-mana zikir yang kita ingat, itu antara yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Anas bin Malik, di mana katanya kana Nabi idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Sunan Abi Daud, ada Sunan At-Tirmizi dan Abi Daud daripada Anas bin Malik. Katanya Nabi SAW bila keluar rumah, Nabi akan baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dalam Sunan Ibnu Majah daripada Abi Hurairah, Bismillah at-tuklani 'ala Allah. Samalah, at-tuklan mana tawakal. Bismillah at-tuklani 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. At-tuklan dan tawakal itu same, disebut kataan yang sama aja. Dua-dua masdar. Semua ni masdar atau wazan tafa'ul, ini wazan atau masdar atau wazan fa'al. Kedua-duanya merujuk kepada tawakal. Jadi kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu zikir yang simple. Memang zikir ni banyak simple-simple, especially yang melibatkan keperluan harian kita. Mana ada zikir banyak-banyak? Kalau nak keluar rumah, Nabi suruh baca Al-Baqarah, letih kita. Kan?
Zikir keluar rumah, zikir masuk rumah, zikir masuk masjid, zikir keluar masjid, zikir masuk tanah, zikir keluar tanah, zikir naik kenderaan, zikir macam-macam. Kesemuanya adalah zikir yang pendek-pendek, brief zikir, zikir ringkas, especially yang melibatkan keluar-keluar harian kita lah. Cuma adalah segelintir daripadanya yang agak panjang, yang kebiasaannya yang merujuk kepada zikir munajat, umpamanya zikir tengah malam, panjang kan? Macam susah sikit nak hafal, tak susah mana pun, tapi dia agak panjang pasal dia melibatkan munajat. Tapi zikir-zikir keperluan yang lain is a very simple zikir. Jadi kita baca yang itu. Antaranya juga Anas Ummu Salamah radhiyallahu taala anha juga meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, Nabi SAW bila keluar rumah, Nabi baca Allahumma bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma ini a'udzu bika an azid au uzal au atil au udal au azlam au uzlam au ashhad au yushhad alayya. Dia panjang lah, tapi sama bismillah tawakkaltu ala Allah, boleh sama yang itu, dia tak kata la haula wala quwwata illa billah. Masih dalam konteks bertawakal kepada Allah. Pasal apa? Pasal kita nak keluar rumah ni kan? Kita nak tinggalkan rumah kita, anak isteri kita, keluarga kita dan sebagian harta kita, dan kita nak pergi ke dunia luar untuk hajat-hajat tertentu, bekerja atau seumpama. Jadi kita memang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikir syarak ni selain daripada dia ringkas, dia menepati kemaslahatan dan keperluan kita pada waktu itu kan? Dari segala segi lah. Jadi amat sesuai sangat bila kita nak keluar rumah, kita sebut, kita bertawakal kepada Allah. Pasal kita tak tahu benda yang ada di hadapan kita. Dan begitulah dalam hal zikir yang lain. Nak masuk masjid umpamanya minta rahmat Allah. Pasal masjid ni rumah Allah, dipenuhi dengan rahmat Allah. Mintalah daripada. Bila nak keluar masjid, kita minta kelebihan Allah. Pasal di luar ada banyak kelebihan-kelebihan yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki umpamanya kan? Jadi dia amat-amat menepati. Sebab itu dipanggil zikir syarak. Zikir yang warid daripada Rasulullah SAW, yang kesemuanya adalah based on revelation. Kesemua adalah berasaskan kepada wahyu. Kalau saya lah yang reka zikir, kemungkinan saya tidak akan melihat akan kemaslahatan itu. Tapi disebabkan ia adalah zikir Rasulullah, yang kesemua adalah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaan itu agak panjang, tapi tidaklah panjang. Kita baca salah satu daripada, ataupun boleh jadi tuan-tuan belajar buku-buku zikir yang lain. Ada lagi zikir yang diriwayatkan, tuan-tuan boleh amalkan. Baik, berangkat ke tempat kerja. Jadi once kita dah keluar, mostly orang keluar pagi ni kerana nak kerja. That's why pengarang menulis tajuk berangkat ke tempat kerja. Sebenarnya tidak disyarat kita keluar pagi untuk bekerja. Boleh jadi kita keluar atas dasar-dasar dan keperluan yang lain, okey lah. Tapi disebabkan sebagian besar dari kita keluar pagi ni kebiasaannya hari-hari itu untuk bekerja. Katanya kebaikan-kebaikan masih sentiasa menghiasi lembaran-lembaran anda semenjak bangun daripada tidur. Maksudnya bila kita bangun daripada tidur, sejak pada awal kita bincangkan, dan banyak hal ibadah yang kita kongsikan. Mulai daripada bangun, solat, zikir, baca Quran, itu semua kita dah nyatakan. Kemudian katanya Allah Ta'ala kesemua itu ada kedudukan dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 195, sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun wanita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-An'am ayat 97. Kemudian katanya semoga sahaja sepanjang hari anda selamat daripada kesalahan dan dosa. Kerana kita mendekati 8 jam, para pencari dunia mula beranjak jalan-jalan menebakkan debu. Ramainya orang bas penuh sesak, dan dengan para penumpang mereka dipanggil oleh dunia sambil mentertawakan mereka. Mereka pun memenuhi seruan dunia tersebut dengan segera, sementara beberapa saat sebelumnya mereka tidak mempedulikan dan mensia-siakan seruan penyeru iman, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Maksudnya bila kita keluar, kita berhadapan dengan dunia, banyak perkara yang perlu kita
ambil perhatian walaupun kita disuruh untuk bekerja dan mencari rezeki. Sebab itu Islam mensyariatkan di samping hak awak ibadah, Islam mensyariatkan hak awak bukan ibadah yang kita sebut sebagai muamalah. Semua urusan selain daripada ibadah kita sebut muamalah. Muamalah ni bukan hanya bersabit dengan hak awak kewangan. Itu muamalah kewangan. Itu muamalah harta. Dalam syariat memang ada fiqhul muamalah al-maliyah. Muamalah harta adalah, tapi urusan-urusan yang lain ada dan ibadah selain daripada ibadah adalah muamalah. Cuma dalam ilmu fiqh ada 4 bidang muamalah yang besar. Ada muamalah perkahwinan kekeluargaan yang kita sebut sebagai fiqhun nikah. Ada muamalah kemasyarakatan, fiqhu al-jinayah. Fiqh jinayah tu muamalah kemasyarakatan lah tu. Kita ada fiqhul qada, kita ada fiqh kehakiman, dan kita ada, itu juga satu muamalah. Dan satu lagi ialah fiqhu dipanggil muamalah maliyah. Fiqh muamalah maliyah. Sebab itu muamalah dalam fiqh dia merangkumi 4 bidang yang besar. Tapi sebenarnya muamalah dia merangkumi semua perkara selain daripada ibadah. Semua disebut sebagai muamalah. Baik. Jadi selain daripada Islam mensyariatkan ibadah, dia juga mensyariatkan muamalah. Malah bidang muamalah lebih besar daripada bidang ibadah. Kalau muamalah yang termaktub dalam ilmu-ilmu syariat merangkumi 4 bidang yang besar, lebih besar daripada bidang ibadah yang hanya satu bidang saja. Fiqhul ibadah hanya satu bidang saja. Sebab itu kalau ulama karang buku fiqh 10 jilid, ibadah hanya 2 jilid saja daripada 8 jilid lagi muamalah, merangkumi perkahwinan dan kekeluargaan, merangkumi kehakiman dan kemasyarakatan, merangkumi kewangan, dan hak awak ibadah yang lain termasuk kitabul libas, cara kita berpakaian, kitab kitab al-at'imah wal ashribah, pakaian dan makanan dan minuman yang kita makan. Di situ ada penyembelihan, ada perburuan dan seumpama. Jadi banyak perkara yang dibincangkan. Kesemua adalah hak awak muamalah. Jadi muamalah di satu bidang yang luas. Sebab itu dalam Islam, sebagaimana ibadah berbeza dengan bukan ibadah, pengkaedaannya pun tidak sama. Ibadah al-aslu fil ibadah at-tahrim ma lam yakun dalilun ala masyru'iyyati. Asal-asal ibadah itu haram melainkan jika ada dalil yang mensyariatkannya. Jadi ibadah ni dia fix. Adapun muamalah al-aslu fil muamalah al-hil hatta ya'ti dalil ala tahrimnya. Asal-asal selain ibadah yang kita sebut sebagai muamalah adalah harus. Melainkan jika ada dalil yang melarang. Jadi dia tidak sama. Pasal 2 bidang yang berbeza, maka keadaannya pun tidak sama. Ibadah dia fix, muamalah dia tidak fix. Ibadah asal-asalnya haram, muamalah asal-asalnya harus. Pasal apa? Pasal muamalah ni dia berkembang. Dia berkembang. Pasal isu kewangan umpamanya, dia berkembang. Banyak hal dia berkembang. Namun asalnya tu adalah pensyariatannya itu. Baik. Jadi dia satu bidang yang besar. Jadi selepas kita nak keluar, kita dah bincang pasal hak awak ibadah yang sebelum ini. Kemudian kita nak masuk hak awak muamalah. Kemudian dia bagi beberapa ayat Quran dan hadis Nabi SAW mengenai kepentingan kita di luar rumah. Kemudian disebut apakah perkara yang perlu kita ada bila kita keluar rumah. Apa yang perlu seseorang mukmin itu ada untuk dia keluar rumah. Baik, perkara pertama yang dia perlu ada ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana yang nak jamin kita menjadi orang yang bagus dan hidup dalam masyarakat yang bagus ialah kita mesti ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada takwa. Apa makna takwa? Makna takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal di luar ni banyak perkara yang tidak boleh kita lakukan. Adalah sebahagian yang kita tidak boleh lakukan. Sementara
urusan ibadah yang telah kita kongsikan sebelum ini hanya berkait dengan diri kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tidak melakukannya, mudaratnya hanya pada diri kita. Dan kita boleh minta ampun daripada Allah anytime, anywhere. Pasal ini urusan kita dengan Allah. Bukan kata benda tu kecil, tapi pasal urusan ibadah yang bersifat spiritual dan Quran yang macam kita bincang dulu, pasal semaya, pasal zikir, pasal doa, dia adalah hubungan kita dengan Allah. Yang mana kalau kita tak buat berdosa lah, tapi dia tidak ada kaitan dengan orang lain, secara asas. Adapun bila kita keluar rumah, kita perlu melihat pula hubungan kita dengan manusia lain yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam setengah-setengah keadaan dia lebih besar. Sebab itu bila kita langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang bersabit dengan diri kita, yakni ibadah, bila kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cukup dengan kita berhenti istighfar dan kita mula melakukan. Orang tak semayang, dulu dia tak semayang, bila dia nak semayang, dia mari perasaan nak semayang, dia minta ampunlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mula semayang. Dan begitulah hal-hal yang lain. Dulu boleh jadi dia tidak puasa, qada tak qada tu isu yang lain. Mana kalau dia tak buat ibadah, once dia nak buat, Allah Ta'ala pada bila-bila masa terbuka untuk nak menerima kita. Nampak? Ya Ibn Adam, lau balaghat zunubuka ananas sama summa jitani fastaghfartani ghafartu laka wala ubali. Allah Ta'ala katalah hadis Tirmizi daripada Anas bin Malik, wahai anak Adam, kalau dosamu tinggi mana pun hingga mencecah awal, tiba-tiba kamu istighfar kepada aku akan ampunkan kamu, dan aku tidak heran pun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis kursi, jadi hati asal. Mana yang melibatkan hubungan kita dengan Allah lah, anytime, anywhere. Lau ataitani bi qurabin min al-ardi khataya sumastaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ataupun jika kamu ada dosa sebanyak pasir di bumi, tadi dosa kalau tinggi melangit, mana tahu kan, langit tu tinggi dah tu, tapi dosa kita tinggi lagi, boleh cecok tu. Ataupun dosa kau sebanyak pasir-pasir di bumi, pasir banyak kan, tak tahulah, pasir banyak pasir tak boleh nak kira, tapi kok dosa kita ada banyak tu, kata Allah Ta'ala. Tiba-tiba kamu minta ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, aku ampunkan, aku tidak heran, aku tidak kisah. Pasal hubungan kita dengan Allah, kita selesai dengan Allah. Dia wahai ibadah. Adapun muamalah, dia melibatkan hubungan kita dengan manusia lain, yang mana bila kita ada melakukan satu kesalahan, satu kezaliman, ataupun kita ada buatlah benda-benda yang tidak benar, maka bila kita nak bertaubat, tak cukup dengan kita minta istighfar atau ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kita juga minta ampun, minta halal daripada orang yang telah kita lakukan kesalahan berkenaan. Dia jadi berat sikit. Sebab itu kalau tuan-tuan belajar Riyadhus Shalihin, umpamanya paling tidaklah kita itu, bila Imam Nawawi bab yang kedua. Apa bab yang kedua? Bab Taubah. The chapter of repent. Bab Taubah, bab Taubah. Pasal bab yang pertama bab ikhlas. Ada belajar Riyadhus Shalihin kat sini. Sampai mana dah? Sampai bab mana dah? Tak ingat. Bab mimpi. Oh, itu kitab yang kelima. Kitabur Ru'ya, Kitabu Adabin Naum wa Ru'ya. Kitab berkaitan dengan adab tidur dan mimpi. Itu kitab yang kelima, pertengahan dulu. Riyadhus Shalihin is one of the best book untuk kita belajar. Dia satu buku yang bagus. Dia merangkumi beberapa belas bab, bermula dengan babu al-ikhlas, berakhir dengan kitabul istighfar. Dia ada bab di peringkat awal bersama dengan Qurannya.
Kemudian dia mula dengan kitabul adab, kemudian marilah adabul ta'am, adabul libas, macam-macam adab, adabus salam ataupun kitabus salam. Akhir sekali dia kitabul istighfar lah. Dia bermula dengan ikhlas dan taubat, dia tutup kitab itu dengan istighfar. Ala kulli hal, anyway, dia merangkumi 383 bab, 383 chapters. Dia merangkumi seluruh hal ehwal kehidupan kita sebenarnya. Ibadah baik, muamalah baik, akhlak baik. Cuma bab akidah dia tak ada in spesifik dalam tu. Tapi kalau ustaz tu pandai huraikan, dia boleh kaitkan dengan akidah di sana sini. There are a lot of element of theology dalam Riyadhus Shalihin. Tapi bab pasal akidah in spesifik tak ada lah. Dia lebih kepada hak ehwal syariah. Baik itu dia melibatkan hak ehwal ibadah, muamalah dan juga akhlak. Keseluruhan kehidupan kita ada hubungan kait dengan setiap bab yang disebut oleh Imam Nawawi, dan ke setiap bab itu tidak lekang daripada ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Mana kalau kita belajar khatam kitab tu, kita fahamlah ibadah macam mana, muamalah macam mana, akhlak macam mana. Kalau kata kitab itu kitab hadis, yes, dia adalah kitab yang memuatkan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kata kitab itu kitab tasawuf, betul juga. Pasal itu memuatkan hadis-hadis Nabi pasal kerohanian, tazkiyatun nufus. Daripada awal sampai akhir sentiasa ada hadis-hadis berkenaan. Sementara bab-bab yang terawal semua bab kerohanian, bab ikhlas. Mana ada benda yang paling tinggi lah tasawuf melainkan ikhlas. Kan? Bab taubat, mana ada benda dalam kerohanian yang lebih tinggi daripada taubat after ikhlas. Jadi memang, dan dia tulis dalam mukaddimah dia, aku susun buku ini untuk penyucian jiwa, tazkiyatun nufus, dia sebut dalam mukaddimah. Sebab itu dulu saya pernah ditanya oleh seorang ahli panel dalam satu sesi temu duga. Dia tanya, Ustaz tak mengajar tasawuf ke? Saya kata, in spesifik tak lah, saya kata. Kalau Ustaz ajar tasawuf, Ustaz nak ajar kitab apa? Saya kata, saya nak ajar kitab Riyadhus Shalihin. Dia kata, itu kitab hadis Ustaz, itu bukan kitab tasawuf. Saya pun baca mukaddimah Imam Nawawi, dan saya betulkan kepahaman dia. This is the best book of tasawuf on earth, saya kata. Inilah buku tasawuf yang paling baik atas muka bumi. Saya kata, jika cakap soal tasawuf, cakap tarikat, hakikat, makrifat, there is not tasawuf Islam yang sebenar. This is the tasawuf Islam. Cakap dalam kerohanian, dalam konteks Quran dan hadis Nabi SAW. Ini adalah tasawuf sebenar, saya kata. Itu tasawuf juga, tapi dia daripada susunan falsafi. Sebab itu ulama Islam membahagiakan tasawuf ni ada satu Islami, satu falsafi. In academy lah, saya ni temu duka saya akademik. Jadi kita cakap soal itu. Jadi saya betulkan kepahaman dia. This is the real tasawuf. Nampak? Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam Syiar A'lamin Nubala, selain daripada beliau menyuruh kita belajar tafsir Quran, buku-buku sunan seumpama Bukhari, Muslim dan seumpamanya, dia juga menyarankan kita belajar dua buku Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang amat penting. Satu ayat Al-Azkar, buku zikir beliau. Satu lagi ialah Riyadhus Shalihin. Kerana buku ini menyatakan tentang kehidupan kita, segala lapangan dalam ahwal kehidupan kita menurut hadis Nabi SAW dan juga ayat Quran lah terutama. Dan komentar beliau walaupun tidak banyak. Setiap bab ada komentar beliau. Dia satu buku yang bagus untuk kita pelajari. Nampak? Baik. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hak ehwal kerohanian dalam buku itu telah memuatkan awal-awal sekali, after ikhlas, after taubat, after sabar, after muraqabah, mana kita sentiasa merasa Allah Ta'ala melihat kita, ihsan lah, ihsan. Kemudian dia bawa mari bab takwa, bab takwa. Dan sekiranya dalam mana-mana buku tasawuf ataupun penyucian jiwa, mesti dia bawa masuk takwa. Pasal apa? Pasal takwa ni nak menentukan kita ni siapa.
mukmin atau tidak mukmin. Kerana dalam setengah-setengah keadaan, kalau orang tu tak ada takwa, dia boleh jadi bagus pasal orang tengok dia. Kadang-kadang depan orang kita tak buat, tapi belakang orang kita buat. Kadang-kadang di khalayak ramai kita tidak melakukannya, tiba-tiba di belakang orang kita buat. Dan banyak berlaku kejahatan-kejahatan kita ni belakang orang lah. Kan? Orang ambil rasuah umpamanya. Contoh lah ya. Takkan nak ambil depan orang kot, mesti ambil belakang orang. Dan of course lah, jika dia ada sifat takwa, sifat takut pada Tuhan, dia takkan ambil. Sama juga dia takkan membutuhkan. Betul? Dan begitulah dalam hal yang lain. Kita kerja umpamanya, tuan-tuan, depan bos mungkin kita bagus lah, tapi bila bos tak ada, kita tak bagus, kita curi tulang, kita itu, kita ini. Pasal apa? Pasal takwa tidak ada ataupun kurangnya sifat takwa. Di mana kita takut kepada Allah. Pasal ia melibatkan hak awak ibadah juga, walaupun dia muamalah. Ibadah macam sembahyang dan seumpamanya memang ibadah betul lah. That is the real ibadah yang disebut sebagai ibadah mahdoh. Ada pun benda-benda lain selain daripada ibadah yang kita sebut sebagai muamalah, dia ibadah juga. Tapi jika kita tidak langgar batas-batas syarak, kita buat kerana Allah dan kita ikut sunnah Nabi, maka dia juga ibadah. Tapi di sebalik itu, nampak. Jadi amat penting takwa. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, antara banyak ayat dalam Quran yang menyuruh orang yang beriman ialah menyuruh mereka supaya bertakwa. Banyak sekali ayat-ayat tentang takwa dan menyuruh kita supaya bertakwa. Kerana bila sebut takwa, dia merangkumi kedua-duanya. Ibadah kita baik, selain ibadah kita baik, especially bila kita berada di luar, kena ada sifat takwa, takut kepada Allah. Walaupun orang tak nampak. Sebab itu bila kita sembahyang Jumaat, ayat yang wajib dibaca di sisi majoriti ialah ayat pasal takwa. Berpesan, bukan ayat pasal takwa, berpesan dengan takwa. Tu khatib tak pesan benda lain tak apa, tapi dia wajib berpesan tentang takwa. Dia tak baca ayat takwa pun tak apa, as long as dia kata, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Cukup. Pasal rukun khutbah ni, salah satu daripada ni ialah berpesan kepada jemaah akan takwa. Wajib di sisi majoriti lah. Walaupun ada segelintir tidak mewajibkannya, orang yang dalam mazhab Hanafi tak wajib pun, tapi majoriti Syafi'i baik, Hanbali baik, mesti khatib berpesan dengan takwa. Kan? Kita bukan hanya berpesan dengan takwa, baca ayat takwa lagi. Betul tak? Betul tak? Mesti mula-mula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Betul tak? Ayat tu dibaca tak? Tak ada ayat lain. Tu mesti ayat lain tu ada lah. Pasal membaca satu ayat rukun, berpesan kepada dengan takwa satu rukun yang lain. Tu khatib lah. Kita bukan tu khatib tak tahu pun tak apa, tapi tu khatib dia kena tahu. Pesan dengan takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Kita baca ayat takwa tu, habis baca ayat tu, baru berpesan pada takwa. Ya apa? Inni usikum bitaqwallah. Betul tak? Iya apa? Inni usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhal muslimun, inni usikum bitaqwallah. Inni usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Betul. Kita baca ayat Quran tentang takwa, kita pula berusaha pada takwa. Ada dua kali ganda lah di situ. Kuat lagi macam tu. Orang lain tak apa, tapi wajib seorang kata berpesan dengan takwa. Pasal apa? Pasal takwa dia merangkumi kedua-duanya. Ibadah baik, muamalah baik, perlu ada pada diri seseorang. Ayat tu antara yang paling masyhur, sehingga Imam Nawawi bila dia mengamalkan ayat takwa, ayat ni lah dia buat bagi nombor satu. Ketepatan dengan apa diamalkan oleh umat Islam daripada dulu sampai hari ini ialah sentiasa membaca ayat berkenaan, especially dalam di atas memang khutbah. Mengajak orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, surah Al-Ahzab. Wahai orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan katalah kata-kata yang baik. Ayat itu juga banyak dinukilkan dalam buku-buku hadis. Dan ada beberapa kepentingan yang lain yang bagus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah tanya Nabi, ataupun seorang lelaki datang tanya Nabi, dan saya Muslim, ya Rasulullah, man akramun nas? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bagus, yang paling baik, yang paling mulia? Nabi kata, atqakum lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kan? Sesuai dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami menjadikan kamu ni berbagai, ada lelaki, ada wanita, ada berbagai kabilah supaya kamu saling kenal mengenali. Dan kata Allah, yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa. Orang paling mulia sekali orang yang bertakwa. Semakin mulia, semakin bertakwa seseorang itu, semakin bertakwalah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Kan? Itu orang paling mulia sekali. Sebab itu agama kita tak pernah mementingkan lahiriah semata-mata. Jauh sekali mementingkan nasab dan keturunan. Tak ada keturunan bangsawan lebih dekat kepada Allah, tak ada. Sebab itu beza Islam dengan agama lain. Islam ni tak ada kasta. There is no kasta in Islam. Berbeza dengan agama lain yang mementingkan kasta-kasta tertentu. Kita tak ada kasta. Sebab tu Nabi SAW, walaupun dia seorang Nabi, dia seorang pemerintah, dia daripada bangsa Quraisy yang mulia, mengawinkan anaknya kepada orang yang biasa-biasa saja. Kawinkan anaknya dengan Ali bin Abi Talib, walaupun Ali bin Abi Talib pun bangsawan juga, daripada Quraisy juga, tapi miskin. Ingat Ali bin Abi Talib itu kaya ke? Tak ada, miskin. Patut-patut orang bangsawan ni kaya, tapi tidak sedemikian. Pasal itu bukan ukuran kebenaran. Dan itu adalah hal-hal yang lain. Nampak? Orang paling bertakwa ialah orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Quran Allah Taala tidak memanggil wali-walinya melainkan hanya orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Yunus kata Allah, inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah, orang yang wali-wali Allah ni dia tidak takut dan dia tidak sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, orang yang beriman dan dia bertakwa kepada Allah. Siapa-siapa yang beriman dan dia bertakwa kepada Allah, dialah wali-wali Allah. Kita pun boleh jadi wali Allah as long as kita bertakwa. Bila sebut wali ni tak sebenarnya ada karamah-karamah yang ajaib, boleh berjalan atas air baru wali. Tak. Orang beriman adalah wali-wali Allah. Itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun main subuh kan tu minta suruh jadi wali. Kunut tadi bukan minta jadi wali ke? Allah mahdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Itulah doa minta jadi wali. Ya Allah, bila hidayah kepada aku seumpama orang yang telah kau beri hidayah. Ya Allah, afiatkanlah aku seumpama engkau orang yang telah kau afiatkan. Ya Allah, tawallani, walikanlah aku seumpama orang-orang yang kau telah walikan. Kita pun minta jadi wali Allah. Tapi bukan wali yang kita duk faham di luar daripada konteks syarak. Wali dalam konteks Quran dan hadis Nabi SAW ialah bertakwa dan beriman dan bertakwa. Yang ini beramal soleh. Betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud wali. Umpama kita minta setiap kali sembahyang subuh, tawallani fi man tawallai. Jadi kalau wali seumpama orang-orang yang telah kau jadikan wali seumpama orang yang telah kau wali, kita pun minta jadi wali. Dan mudah-mudahan kita menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Orang yang dekat kepada. Dan ada banyaklah kelebihan-kelebihan yang lain. Dan kita boleh ingat antara wasiat Nabi yang terakhir bila kita belajar hadis 45 Nawawi ialah wasiat supaya bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita akan kongsikan pada waktu yang ya. Jadi nak cerita apa-apa pun kita cuba sebaik mungkin untuk menghasilkan takwa dan menjadi orang yang bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran memanggil orang yang beriman akhir sekali dengan banyak nama. Kadang-kadang Allah Taala panggil orang beriman ni mukminun, muslimun, tawwabun, mutatahhirun, macam-macam. Tapi gelaran pertama yang Allah Taala sebut kepada orang yang beriman mula-mula sekali ialah orang-orang yang bertakwa. Itulah surah Al-Baqarah ayat yang pertama, kedua, ketiga tu Allah Taala kata alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim itulah kitab, tidak ada ragu-ragu padanya sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa, al-muttaqin. Jadi dalam banyak-banyak sifat dan nama orang-orang yang beriman, sifat dan nama yang terawal disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ialah sifat takwa. Allah Taala memanggil orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadi amat penting sekali untuk kita cubalah sebaik mungkin insya-Allah taala. Dan takwa secara istilahnya ditarifkan oleh ulama dengan pelbagai definisi. Antara takrifan yang dibawa oleh Imam An-Nawawi ialah imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Kita melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Maka bila kita melakukan kedua-duanya, zahirnya, batinnya, luarannya, dalamannya, maka jadilah kita orang yang bertakwa insya-Allah taala. Jadi saya rasa mungkin setakat itu cuba kita tak lama. Mudah-mudahan kita dapat sedikit manfaat. Ada soalan? Simple question, simple answer. Kalau tak ada, kita jumpalah di next video nanti insya-Allah taala. Qul khairazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Orang ni tak ada air kat Ustaz. Suruh tak? Tak bosor ni. Supaya Ustaz tak tinggi nak minum air. Tidak awal lagi Ustaz sebut dah air dah.